hendaklah kita menjaga anak-anak kita. Ini cukup bahaya. Sampai kepada umur berapa tahun, bila balik ni kalau kita tak jaga, na'udzubillah min zalik. Bala menimpa-nimpa kepada kita. Anak kita buat dosa, tak pasal-pasal kita dapat saham sama. Kan? Ni. Lepas tu kita tengok di Greenwood ni pun. Kan? Kalau kita tengok anak-anak kita yang tak sembahyang, Allah cukup menyedihkan. Kalau datang ke masjid pula, buat bising. Macam mana cara nak menyelesaikan? Kan? Orang tua marah, anak-anak datang ke masjid pasal bising. Ni kena carilah jalan macam mana nak buat. Di rumah, mak ayah tak peduli pula. Kan? Tak kisah anaknya sembahyang ke, tak sembahyang ke, dan sebagainya. Sembahyang ni wajib, tuan-tuan. Ini salah satu daripada cara hidup Islam yang kita ambil ni, tuan-tuan. Kan? Sembahyang. Belum tengok puasanya lagi. Belum tengok pendidikan Islamnya lagi. Belum tengok kalimah syahadahnya lagi yang dia ucap macam mana. Adakah dia mengucap ni macam mu'alaf lagi ke? Ataupun fasih sebutannya. Hak tu pun kadang-kadang ibu bapa terbarai, tuan-tuan. Nak perhati. Saya pernah beri motivasi pada anak-anak ni. Anak-anak sekolah di Bandar Baru Sentul. Buatlah qiyamul lail. Dalam satu kelas tu ada 40 orang, tuan-tuan. Suruh dia mengucap. Dia bantainya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Ni. Yang boleh mengucap betul-betul, tuan-tuan. Dalam satu kelas 42 orang. Ni sekolah menengah Bandar Baru Sentul ni, tuan-tuan. Rekod sekolah tu di wilayah ni paling teruk sekali. Akhlak anak-anak murid. Sebelum isteri saya masuk ke sana mengajar, dia tak ada kelab murid-murid Islam tu, tak ada. Ataupun persatuan pelajar-pelajar Islam dia tak ada di sekolah. Sampai ke peringkat anak orang Islam tak pandai mengucap. Bila suruh mengucap, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila saya soal selidik seorang-seorang suruh baca, saya kata itu hang bila mampui. Aku baca tak hang. Kebetulan dia orang Perlis. Tu setara orang Perlis tu. Perlis ni maknanya dia alim lah dalam bab tu sepatutnya. Kebanyakan yang sekolah-sekolah di situ pun anak-anak orang Kedah, orang Perlis, orang Terengganu pun ada, orang Kelantan pun ada. Kan? Tu sekolah tu, setara tu. Sekolah tu sebab apa jadi macam tu? Cina, Melayu, India sama banyak. Peratusnya sama. Cina 40, India 40%. Cina 30%. Melayu 30%. Jadi bila bercampur-campur, hak India ni jadi kepala something. Kan? Hak India ni semua jadi kepala something. Anak-anak kita ni duk mengikut-ngikut dia. Yang jadi kepala something semua anak-anak India dengan Cina. Anak-anak kita ni duk mengikut. Mengikut aja apa yang dia suruh kawan. Kan? Na'udzubillah min zalik. Hendaklah kita peka masalah ni. Sejak daripada tak adanya di sekolah tu satuan badan Islam untuk sekolah tu, alhamdulillah hari ini elok sikit tu. Kan? Ramai ibu bapa mengambil berat tentang anak-anak dia. Bayangkanlah bila seorang anak tu peringkat baling, tuan-tuan, umur 12 tahun dah baling. Bila dia tak sembahyang, mengucap tak reti dan sebagainya. Dosanya kepada ibu bapa itu, dia sentiasa berjalan selagi mana dia tak sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita yang ada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita peka, tuan-tuan, dengan masalah. Tuan-tuan dah tentu orang beriman, orang bertakwa dan sebagainya, ambil perhatian. Kalau kita boleh tegur-tegur jiran kita ke sahabat-sahabat kita, ini perkara yang cukup bahaya yang perlu kita beri perhatian.
Jangan kita seronok je datang ke masjid tapi kita tak tahu anak-anak kita buat apa di rumah. Kan? Ni dalam masalah baligh ni, dia Nabi SAW dia kata, hendaklah kamu menjaga dan buat peraturan yang ketat kepada anak. Wa an yusaddida tu maknanya peraturan yang ketat kepada anak. Dulu kita diajar macam tu, peraturan cukup ketat tu orang kampung dulu, kan. Jadi kita tengok di bandar ni kadang-kadang kita duduk termenung tu. Kenapa anak-anak kita waktu maghrib ni masih bergelimpangan di jalan-jalan raya, kan. Sebab kita tak diajar macam tu dulu. Kita rasa cukup sedih tengok. Macam mana je. Kita memanglah duduk di rumah kadang-kadang tak lepas dah anak lepas maghrib. Lepas maghrib duduk rumah. Itu pun kita ni tuan-tuan kurang ke kan. Malam Jumaat baru baca Yasin. Kita dulu tak dididik macam tu. Tiap-tiap malam tuan-tuan. Dah lah kena baca. Nak bergurau sikit pun tak boleh. Orang tua tu bangun kena terajang belakang. Dia ajar macam tu. Sungguh. Kalau main-main tengah sembahyang ni tuan-tuan. Ni. Tali pinggang hijau ni. Sekarang jangan buat macam tu. Kena masuk mahkamah mak ayah. Kan? Bukannya bapa yang pukul anak. Anak dia bantai balik. Terajang ayah. Pernah berlaku. Ni kepada seorang imam ni tuan-tuan. Ada seorang imam. Dia nak didik anak dia. Dengan didikan Islam ni tuan-tuan. Suruh sembahyang elok-elok. Akhirnya Pak Imam tu kena terajang anak. Anak baru umur 18 tahun. Akhirnya imam tu datang. Ustaz nak buat macam mana ni? Aku kena terajang. Tersungkur dia kata. Ni. Bapak ni kena terajang. Na'udzubillah min zalik. Inilah anak. Siapa yang boleh mengambil tahu benda-benda macam ini tuan-tuan? Pemerintah melalui pendidikan. Kita ibu bapa ni dah tak boleh dah. Tuan-tuan. Tak boleh nak buat. Suruhlah anak macam mana. Dia kena buat sistem negara yang mengamalkan republik. Negara yang mengamalkan republik ni, bila ada republik Islam, ni dia terlibat ke sana. Dia paksa. Bukan dia paksa untuk buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dia paksa kepada agama, perintah anak-anak. Kan? Dia buat suatu sistem dan sebagainya. Untuk Islam, wajib kena buat. Wajib kena laksanakan. Seorang rakyat dia, bila sampai umur peringkat ni, apa yang peraturan-peraturan yang perlu dibuat. Ni. Ni dia. Kalau pemerintah itu, dia golongan yang muttaqin. Jadi bila sampai umur balik di situ. Lepas tu Nabi SAW sebut pula dalam hadis, fa iza balagha arba'ina sanatan fil Islam. Inilah insentif yang istimewa. Kalaulah kita dapat beri pendidikan kepada anak-anak kita, daripada peringkat umur balik sampai ke umur 40 ni. Dia dalam Islam ni tuan-tuan ada step-step dia tuan-tuan. Peringkat umur. Tapi dalam hadis ni dia tak banyak bahas. Dalam tarbiyatul aulad itu ada. Bila anak tuan-tuan, kita ni sistem pendidikan kita lambat tuan-tuan. Lambat masuk universiti. Kadang-kadang umur 18 tahun tu tuan-tuan, dia belum tentu masuk universiti. Terhegeh-hegeh lagi nak masuk universiti, ambil STP. Kalau silap-silap, tak dapat masuk universiti tu. Tetapi sistem dan peraturan antarabangsa tuan-tuan, dia menepati dengan kehendak Islam dalam pendidikan dia. Umur 16 masuk universiti. Dia berlaku. Di Mesir tuan-tuan, di negara Arab, umur 16 tahun masuk universiti. Kan? Lepas tu saya hantar anak saya ke sana tu. Sekolah. Memang anak saya umur 16 masuk universiti tahun 1. Sekarang ni dah tahun 3 18. Kan? Dah tahun 3 di universiti, setahun lagi umur 19 maknanya dia dah habis universiti. Kan? Tu sistem pendidikan
Islam yang diatur macam itu. Kita ni lambat tuan-tuan. Sistem pendidikan kita seolah-olah macam ketinggalan tu. Kan? Umur 18 itu pun nasib kadang-kadang boleh masuk ni. Kalau tak boleh langsung. Lepas tu dia terbiar anak-anak. Kan? Jadi inilah. Selepas daripada masuk universiti tu tuan-tuan. Keluar daripada universiti umur 19 tahun. Islam aturkan umurnya. Kerajaan diharuskan. Bukan wajib. Diharuskan membiayai lagi pelajaran dia tu hingga ke peringkat PhD kalau dia nak mengaji. Tetapi kalau dia tak nak mengaji, tak apa. Kerajaan mesti kena carikan kerja untuk dia. Bukan ibu bapa. Ni kerajaan yang bertanggungjawab kepada anak. Ustaz, macam mana berjuta-juta orang kerajaan nak atur macam mana? Itulah nak jadi kerajaan kena bertanggungjawab. Siapa yang nak duduk di situ jadi menteri, jangan seronok-seronok nak jadi menteri. Kan? Ni berebut nak jadi menteri, nak jadi ahli parlimen, nak bertanding pilihan raya, berebut tuan-tuan. Kan? Tapi bila masa tanggungjawab, ni Islam meletakkan tanggungjawab sampai ke peringkat tu tuan-tuan. Kan? Ni kena ambil tahu. Jadi sampai peringkat umur 23 tahun, kalau kerajaan gagal nak carikan kerja untuk dia, hari ini tuan-tuan, kerajaan ada juga yang mengatur melalui MARA. Kan? Melalui MARA dia beri pinjaman. Masalah dia pinjaman, dia tidak beasiswa. Sepatutnya kena beri beasiswa, bukan pinjaman. Hari ini pinjaman pun tak ada, lalas ambil duit zakat tu. Ambil duit zakat tu jadi pinjaman pula. Na'udzubillah. Banyaknya salah kita peraturan. Kan? Jadi kalau kita nak perbetulkan, bukan perkara mudah. Nak perbetulkan balik. Ada satu negeri, dia ambil duit zakat tuan-tuan. Dia jadikan pinjaman. Dia beri pinjaman kepada pelajar-pelajar. Ambil duit zakat. Padahal duit zakat tak boleh. Dia buat begitu. Kena beri terus kat dia. Kan? Banyak perkara-perkara yang silap bila kita periksa-periksa balik. Kan? Sampai umur 25 tuan-tuan, dia tak bekerja juga. Kerajaan menanggung akibat yang dilakukan oleh seorang rakyat. Itu belum lagi nak kahwin. Bila cerita nak kahwin, bab nikah ni kerajaan kok mana kena bertanggungjawab dalam bab nikah untuk anak rakyat dia tu. Itu ada ceritanya juga tuan-tuan. Bukannya tak ada cerita. Kan? Kena nikahkan. Kalau anak tak nikah, jangan biarkan dia bujang sampai ketua. Ibu bapa pun kena bertanggungjawab. Jangan biarkan dia bujang sampai ketua. Bila dibiarkan macam itu, banyak tak kes zina hari ini. Inilah pasal orang tak bertanggungjawab hari ini. Tahun 2013, kes anak luar nikah 39,000 orang. Itu hak daftar. Akibat daripada tanggungjawab ni tak selesai. Tahun 2014, 48,000. Tahun 2015, tak tahu lagi, tak keluar lagi bancian. Pasal ni baru bulan 1. Tunggu bulan 2, bulan 3 ni tu. Adalah tu. Bancian tu berapa banyak anak luar nikah. Ni akibat-akibat yang timbul dalam sebuah negara. Padahal nikah tu bukan susah. Tenang. Orang menyusahkan dengan budaya-budaya kita. Hari ini kalau nak nikah ni, kalau tak ada 30,000, jangan berangan nak nikah. Kan? Orang muda ni, kita pesan, kalau tak ada 30,000 hari ini, jangan berangan nak nikah. Kan? Padahal ia menjadi satu tanggungjawab. Siapa yang ajar macam ni tuan-tuan? Budaya. Budaya kita yang mengajar tuan. Jadi macam ni. Makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi. Padahal dalam Islam tak disuruh macam ni. Nak buat-buat walimatul urus tak semestinya kena ada lembu seekor. Kena ada kemah, 10 kemah. Kan? Nak buat walimatul urus tu. Bila nakkan kemah macam itu tuan-tuan. Banyak tak keluar duit? Banyak. Tak ada lembu seekor.
Hak si mentua pula nak terima menantu. Ai, jangan menantu aku ni, bakal menantu aku ni sengkit sangat. Nak nikah lembu seekor pun tak boleh beri. Kan? Ni. Jadi banyak masalah di situ yang timbul dalam Islam ini. Dia kata faiza balagha arba'ina sanatan fil Islam amanahullahu minal balaya. Tapi Nabi SAW dia kata, bila seorang itu dapat menjaga akhlaknya, dapat menjaga pendidikannya dan sebagainya, dari sudut dosa pahala dapat dia jaga dan sebagainya, bila sampai kepada umur 40 tahun fil Islam, amanahullahu minal balaya as-salasa al-junun wal juzam wal baras, kata Nabi SAW. Dia akan dapat menjaga 3 jenis penyakit. Pertama dia kata apa? Junun. Junun ni gila. Jamak kepada majnun. Majnun ni seorang yang gila. Junun ramai yang gila. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah kita ambil masa 10 minit. Sambung sikit. Kursi pun ada sedap kan. Jadi tak apa, tambah masa lama.
Jadi apa insentif yang lain disediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sampai ke umur-umur yang mereka lalui ini pun disediakan insentif-insentif. Cuma kita je nak ke tak nak. Tu je. Tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya selera. Kalau tanya selera, tanya nafsu. Tanya nafsu, maklumlah nafsu bila dikuasai oleh makhluk lain ni, susah jadi. Kan? Faiza balagha arba'ina sanatan, bila umur dah 40 ni tuan-tuan, terlepas daripada 3 jenis penyakit. Yang pertama junun, wal juzam, wal baras, penyakit kulit dan penyakit kusta. Umur 40 tahun ni tuan-tuan tak kena penyakit ini, alhamdulillah, selamat kita di atas dunia. Tapi dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Mudah je syaratnya. Beriman, jangan beriman sahaja. Ya, aku percaya Nabi itu betul, Allah itu betul. Ilmu Allah tu apa dia? Quran. Ilmu Nabi itu apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengaji, kita buat tak reti je. Sebab ni. Itu dia beriman, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman, nak naik darjat takwa, ambil, cari, gali ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi takwa. Faiza balagal khamsin. Tengok tu. Bila umur kita daripada 50 nak naik ke 60. Apa insentif yang Nabi sebut kepada umat aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Faiza balagal khamsin haffafallahu hisabah. Bila umur 50 nak naik 60 ni, diringankan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila umur 50 nak naik 60 ni tuan-tuan, macam-macam dah mula sakit sana, sakit sini. Kan? Duduk lama-lama sikit tak boleh. Umur 50 sampai nak 60. Nak dengar kuliah pun kena pakai kursi sandar. Kan? Dia jadi macam tu, macam-macam penyakit. Tetapi kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sediakan satu. Haffafallahu hisab. Diringankan oleh Allah tentang amalan hisab. Kadang-kadang umur 50 nak naik 60 ni, banyak perkara saya pun rasa tuan-tuan. Saya sekarang ni umur 52. Bila nak mengaji suatu ilmu ataupun nak menghafaz Quran ke, nak menghafaz hadis ke, nak ingat suatu benda tu kadang-kadang ya. Jadi kena baca 10 kali baru ingat. Tak macam umur 30 dulu, 20 dulu. Baca 2 kali, lekat dah. Kan dalam kepala. Ni sekarang ni umur 50 dah. Ni dalam perjalanan. Haffafallahu hisabah. Diringankan oleh Allah tentang hisab amalan, perhitungan amalan, diringankan. Kalau kita sedikit sebanyak, kita mengaji dah ilmu tentang sembahyang ni. Daripada sejak merdeka sampai ke hari ini kita mengaji ilmu-ilmu macam ni. Kadang-kadang tak betul lagi. Kan? Ni yang dikata haffafallahu hisabah. Jadi dalam banyak hal, kadang-kadang umur 50 nak naik 60, masa itulah dia mari lupa, macam-macam benda lupa. Kan? Kadang-kadang tanggungjawab kepada anak isteri pun terlupa, terlepas pandang. Ni macam-macam masalah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, haffafallahu hisabah. Fa iza balagha sittin razaqahullahu al-inabah ilaihi bima yuhib. Kata Nabi. 60 nak naik ke 70. Ni kena laju sikit tuan. Pasal masa singkat. Faiza balagha sittin razaqahullahu al-inabah ilaihi bima yuhib. Allah akan rezekikan kepada mereka ini apa yang dia nak. Apa yang dia suka. Allah beri rezeki. 60 nak naik 70.
Katalah dia miang-miang keladi nak kahwin lagi. Allah beri rezeki kat dia nak kahwin lagi. Tunggu. Asalkan niat dia baik. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah, dah tentu niat dia baik. Tak usah dikerobik hati dia lagi. Dah tentu niat dia baik. Kalau dia niat baik, nak kahwin lagi, tentu niat dia bukan kerana nak kepada nafsu syahwat semata-mata. Tetapi kerana nak membantu mereka. Kan? Hari ini berapa ramai manusia tuan-tuan. Dia tak peduli kepada andartu ke ataupun janda-janda yang ada anak 2 orang, 3 orang ni, dia tak kisah. Dia pandang pun buat duit banyak dalam bank tu, ada 300,000, 400,000 duit dia ambil rezeki. Kan? Tetapi nak kata dia nikah ni dengan tujuan untuk bantu anak-anak dia ke nak bantu dia sendiri? Masya Allah, susah. Nikah dia nampak semata-mata untuk nak melepaskan nafsu syahwat. Tidak, bukan begitu matlamat juga. Kan? Walaupun itu dijadikan salah satu daripada asas. Kan? Untuk kita nak letakkan begitu. Tetapi jangan dipandang benda macam itu suatu-suatu. Untuk kita laksanakan dalam kehidupan. Fa'iza balagha sittin razaqahullahu al-inabah ilaihi bima yuhib. Fa'iza balagha sab'in ahabbahu ahlus sama', kata Nabi. Bila umur dia dah meningkat 70 nak naik ke 80, ahabbahu ahlus sama', disukai oleh ahli-ahli yang di langit tu. Ahli-ahli langit itu apa dia? Malaikat-malaikat Allah. Roh Allah roh-roh manusia-manusia yang baik-baik di kalangan manusia yang ada di atas langit. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, langit, awan, bulan, bintang dan sebagainya. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disukai oleh mereka ada manusia yang berumur. Tapi kita anak-anak muda, kita tengok orang tua ni, na'udzubillah, nak jaga jauh sekali. Makin menyampah dia. Kan? Kadang-kadang nak suruh tu, suruh ini, ceknya lebih. Tahu tak ceknya lebih? Bila dia suruh apa-apa, oh. Kan? Begitu tingkah laku anak-anak muda kita, anak-anak kita hari ini. Kan? Ada bunyi atu dulu. Atu menunjukkan tak ikhlas. Kan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW disebut ahabbahu ahlus sama'. Fa iza balagha samanin kataballahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi. Bila umur nak sampai 80 hingga 90 ini, kata Nabi SAW, kataballahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi. Allah tuliskan benda yang baik-baik je. Hak tak baik ni Allah Ta'ala tak tulis. Kata Nabi SAW. Tahu dah. Umur 80 nak 90. Ada tak dalam masyarakat kita umur 80-90? Jarang nak jumpa. Dia marilah macam-macam sifat nyanyuk dia. Marah kat orang tak tentu pasal. Kan? Mengata kat orang tak tentu pasal. Macam-macam dia buat kadang-kadang. Itu tanda menunjukkan dia nyanyuk. Ni Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah Ta'ala tak akan tulis. Wa tajawaza an sayyiati fa iza balaghat 90. Ni dalam masyarakat kita ni jarang nak jumpa 90 nak naik ke 100. Ni last tadi yang Nabi sebut. 90 nak naik ke 100 ni, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kita dengar perkataan ni selalu dalam hadis mana? Hadis bila puasa tu. Bila bulan-bulan puasa mari, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ni peluang, insentif yang Nabi sebut dalam hadis ini. Dia kata ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampunkan dosa dia dulu
kini dan selama-lama. Dulu, kini dan selama-lama. Hak dulu dia buat tu Allah Ta'ala, kalau panjang umur. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, manusia yang paling baik ialah manusia yang panjang umurnya dan baik amalan. Kan? Tu sambung ke hadis tu. Kan? Ghafarallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa syafa'ahu fi ahli baitihi wa kutiba aminallah wa kana asirallah fi ardi. Kata Nabi. Ni banyak dah cerita ni, panjang. Bila dia berjalan wa kutiba aminallah, setiap perjalanan dalam kehidupan dia lalui itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan kepada-Mu. Ini untung, syaratnya mudah tuan-tuan. Syaratnya mudah. Beriman, jangan setakat beriman, tapi hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat takwa tu payah. Sebab tu Allah Taala sebut dalam banyak hal. Dia sebut mukmin muttaqi. Sebut mukmin muttaqi. Tapi dalam perjalanan daripada mukmin nak pergi kepada muttaqin itu yang payah kita nak dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena melalui proses tarbiyah, pendidikan. Kan? Kalau kita terdidik, merasa insaf selalu dan sebagainya, insya-Allah kita akan terdidik dan jadi bersifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dia tulis kat sini. Tapi oleh kerana masa yang tak mengizinkan, saya hari ini tak tahu nak kata kenapa orang yang kita atur sepatutnya wallahu alam. Di mana ada gangguan ya Allah. Sepatutnya orang ni dia datang untuk menyampaikan kuliah tapi dia tak datang, na'udzubillah. Tapi jangan marah dia. Kita tak tahu asbab dia tak datang tu, jangan marah dia. Kan? Sebab mungkin dia ada masalah yang lebih penting daripada ni. Kan? Walaupun dia tenaga pengajar, dia pendakwah tuan-tuan, tapi dia tak datang, jangan kita sangka yang bukan-bukan. Mungkin dia ada masalah lebih besar. Boleh jadi anaknya sakit, dia pergi hantar ke hospital. Tu lebih penting dia tengok daripada kuliah ni tuan-tuan. Kerana dia utamakan anggota keluarga dia dulu, sebelum dia mengutamakan orang lain. Tu yang kadang-kadang Islam dia perintah kepada kita, jangan bersangka-sangkaan yang bukan-bukan. Kan? Jangan letakkan bila seorang itu termungkir janji kepada kita ni, kena siasat dulu tuan-tuan. Termungkir janji. Boleh berlaku tak? Kita berjanji dengan orang. Tapi bila tiba masa, Allah kata, saya ada tanggungjawab lebih besar lagi daripada ini. Kan? Terpaksa dia mengutamakan tanggungjawab dia dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia kemari. Ni tanggungjawab dia, mungkin dia nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke dan sebagainya. Dia tinggalkan. Jadi dia tak beri pula sebab asbab dia tak datang tu, kita tak boleh marah dia. Kan? Jangan kita pergi apalah hang ni kata. Kan? Dah janji ustaz ke macam ni ke? Sudah. Kena kat ustaz pula. Ni yang tak boleh. Kan? Ada asbab-asbab itu yang perlu kita tahu dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan sampai sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan matrudan mahrum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.